Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ni, kita sama-sama memulakannya dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni alhamdulillah kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan yang baik, dengan waktu yang terluang insya-Allah, dan juga dengan kehendak insya-Allah kan, kehendak dan keinginan untuk datang bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, malam ni kita bersama-sama lagi di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu salah satu daripada kisah Nabi-Nabi, siri kisah Nabi-Nabi yang kita sedang ceritakan di dalam di Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Tuan Imam dan juga kepada Tuan Bilal, dan kemudian seterusnya kepada ahli jawatankuasa takmir Masjid Sultan Syarif Ali ini, dan seterusnya kepada pihak syabab, kumpulan syabab Al-Iman, kumpulan remaja belia masjid ini yang telah menghostkan ataupun menganjurkan program ini supaya kita dapat sama-sama mengambil manfaat dalam siri kisah Nabi-Nabi ini. InsyaAllah pada malam ni, sebagaimana yang telah kita sebutkan dulu, bahawa kita sekarang ni berada pada, saya rasa, penghujung kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kerana kita telah berada di penghujung kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ini. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan bersama-sama di muka surat 247 insyaAllah, iaitu kita akan baca sedikit daripada surah Yusuf ayat 96 sehingga ayat 103 insyaAllah. Ayat 96 sehingga ayat 103 kan. Jadi kita telah baca sebelum daripada ni, iaitu kita telah sampai kepada cerita ini, iaitu saya ambil ke belakang sikit iaitu daripada ayat 94 kita akan baca pada hari ini ialah 96. Tapi pada hari ini kita akan tengok sedikit kisah yang lepas kita berhenti pada, iaitu apabila kafilah ini mula bergerak daripada negeri Mesir. Kerana apabila setelah daripada diceritakan saudara-saudara Nabi Yusuf ni telah mengenali Nabi Yusuf dan semuanya, akhirnya Nabi Yusuf pun mengirimkan baju baginda beliau kepada saudara-saudara macam ni. Maka saudara-saudaranya pun baliklah dan diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam supaya baju ini diletakkan pada muka ayahnya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, yang telah diceritakan oleh seorang telah menjadi tidak dapat melihat kerana terlalu sedih, kerana menangis dan sebagainya, menyebabkan Nabi Yaqub ini tak dapat melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam kisah ini, iaitu apabila bergerak saja al-air tadi tu, al-air ni sebagaimana diceritakan sini kan, al-air ni apabila al-air tu, iaitu kafilah itu bergerak saja, maka berkatalah ayahnya, dia kata, aku dapati la ajidu riha Yusuf, aku dah dapat bau, dapat hidu. Ini Allah Subhanahu wa taala, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut biasanya, mana manusia ni dapat hidu kan satu bau yang jaraknya kita kata pada masa tu ialah 6 hari 7 hari perjalanan, tetapi dia dah dapat bau. Dia kata laula antufannidun, katanya kalaulah kamu semua, ni berkata kepada anak-anak dia ni, kalaulah kamu semua la tufannidun, sebahagian daripada anak-anak dia sekarang ni ada bersama dengan Nabi Yaqub alaihissalam tu di Kanaan. Di Kanaan ni ialah kita sebut itu Palestin Jadi tapi apa kata anak-anak dia ni? Kata anak-anak dia ni, dia kata qalu, anak-anak yang bersama dengan dia ni berkata,
tallahi innaka lafi dalalikal qadim. Ayah, dia kata, ayah ni rasanya masih lagi ni, dia kata tak betul, bukan sesat. Kita sebut hari tu dalalika tu bukan sesat, tapi ialah ayah ni salah, ayah ni tak betul tu ayah mungkin terlalu teringat sehingga menyebabkan dalalikal qadim. Itu cerita dia, itu cerita yang lepas yang kita berhenti. Maka insya-Allah kita akan sambung pada hari ini, iaitu ayat yang ke-96 insya-Allah. Jadi dalam ayat 96 hari ini, muka surat 247 ni ialah falamma anja al-bashiru. Jadi sekarang ni pun datang al-bashir ni siapa? Al-bashir ni kalau ikutnya orang yang datang membawa berita gembira. Jadi siapa-siapalah kan yang datang membawa berita gembira. Tetapi di sini sebab Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan alif lam sini, maknanya al-bashir di situ orang yang membawa berita gembira itu ialah salah seorang anak-anak Nabi Yusuf yang datang daripada negeri Mesir tadi tu. Jadi digelar al-bashir, bukan nama dia al-bashir, tapi ialah dia ni adalah orang yang akan datang membawa khabar gembira kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi siapa ni? Menurut setengah riwayat, ni bukan mesti kita percaya kan, tapi ada riwayat daripada Bani Israiliyat lah kita katakan, iaitu mengatakan bahawa nama dia itu adalah Yahuza. Iaitu siapa Yahuza tu? Iaitu anak adik-beradik Nabi Yusuf yang paling tua. Kenapa dia yang datang ni alqahu ala wajhihi, dia telah mencampakkan ke atas wajahnya. Mencampak situ bukan campak macam tu, bukan. Tapi maksud mencampak tu ialah dia meletakkan baju itu di atas muka ayahnya. Jadi Yahuza yang membawa baju tu, baju Nabi Yaqub tu, baju Nabi Yusuf. Kenapa dia? Kerana dia, kata ulama-ulama tafsir, kerana dulunya yang semasa Nabi Yusuf ni dicampakkan ke dalam perigi tu, dia juga yang bawa baju yang berlumuran dengan darah tu, yang menyebabkan ayah dia tu sedih. Jadi kalaulah dia yang telah menyedihkan ayah dia kerana baju tu, maka sekarang ni dia macam nak balas lah kan, nak balas balik lah. Dia kata kalau dulu dia yang menyedihkan, sekarang ni aku nak menggembirakan ayah kita ni dengan aku yang bawa baju tu. Dan lalu dia letakkan alqahu ala wajhihi, dia meletakkan baju itu di atas wajah, di atas muka Nabi. Apabila bersentuh saja baju itu dengan muka Nabi Yaqub alaihi salam, fartadda basira. Allah Taala kata fartadda basira. Irtadda ni maknanya kembali. Kalau dalam bahasa Melayu, dalam kadang-kadang kita gunakan dalam bahasa Melayu, kita panggil murtad. Murtad ni maknanya kembali, maknanya dia tu kembali semula kepada kufur. Itu maksud murtad. Tapi di sini artinya kembalilah basira. Dia pun dapat melihat kembali. Masya-Allah kan. Dia dapat melihat. Qala, lalu dia berkata, Nabi Yaqub alaihi salam pun berkata, alam akul lakum inni a'lam. Bukankah aku dah cakap? Dia kata, gitu kan. Dulu aku dah beritahu dah, aku dapat bau ni Nabi Yusuf ni kan. Kan aku dah cakap dulu. Dia kata, akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku dapat tahu satu benda yang datang daripada Allah, apa yang kamu semua tak tahu. Jadi sekarang ni dia dia nak tulah nak kata kepada anak-anak dia ni, kamu tuduh aku ni macam-macam, tuduh aku macam ni, tuduh aku macam ni. Sekarang tengok siapa yang betul. Kan aku dah cakap apa yang aku cakap ni daripada Allah. Dikatakan banyaklah perkara-perkara yang sebelum daripada ni. Sebab itulah kan anak-anak dia ni asyik tuduh ayah ni kan, fi dalalikal qadim, ayah ni apa ni ayah ni, teringat ni cerita lama ni ayah ni kan, macam dulu juga ni, tak ubah-ubah gitu kan. Minta maaf lah kepada mereka yang berada di line sekarang, tolong beri feedback sama ada suara saya ni clear ataupun tidak. Takut tak clear suara dan juga gambar. Minta maaf tolong. Terima kasih kepada orang yang memberi feedback. Jadi sekarang ni kita di muka surat 247 takut macam ayat 96. Kita baca sekarang ni daripada surah Yusuf. Sebab kita cerita surah Yusuf sekarang. Lalu dia kata apa? Dia kata qalu ya abana. Mereka pun berkatalah. Ni adik-beradik dia yang lain ni, adik-beradik Nabi Yusuf ni kan, anak-anak Nabi Yusuf ni. Lalu dia kata qalu ya abana istaghfir lana zunubana. Sekarang ni adik-beradik Nabi Yusuf pun dah start mengaku dah. Mengaku apa? Mengaku salah, bahawa dia bersalah lah kepada ayah, bersalah lah, banyak kesalahan dia ni kepada ayah dia kan, tuduh ayah macam ni lah, entah apa yang dia bercakap di belakang entah ada ayah dia kan. Jadi sekarang ni pun mereka pun qalu ya abana, wahai ayah kami, dia kata istaghfir lana zunubana, ya Allah tolonglah istaghfir lana zunubana,
tolonglah istighfar, minta ampun kepada Allah lah kan, dosa-dosa kami. Sekarang dia mengaku dah dosa. Dulu tak nak mengaku. Sekarang dah mengaku dah. Dan bila dia rasa salah, dia pun minta kepada Nabi Yaqub tu supaya minta istighfar. Dia tak minta sendiri. Kenapa tak minta sendiri? Boleh minta sendiri kan. Tetapi diharapkan bila Nabi Yaqub alaihissalam seorang Nabi kan, dia tahu kehebatan ayah dia kan. Mereka ni tahu semua ni kan. Tapi mereka ni buat macam-macam. Jadi sekarang ni mereka apabila dah mengalah dah, ayah, tolonglah minta maaf untuk kami. Ya Allah, ayah kan. Inna kunna khati'in. Dia kata sini kan, inna kunna khati'in. Kami sesungguhnya ayah, kunna ni memang dulu memang banyak salah. Sebelum ni memang salah kami, ya Allah. Ya ayah, dia kata khati'in. Salah kami banyak. Kita pergi seterusnya ialah ayat seterusnya. Ayat seterusnya, ayat 98 kan. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Kata Nabi Yaqub sekarang kita kata qala. Dia kata saufa astaghfir lakum dia kata sa'astaghfir lakum rabbi. Dia kata Nabi Yaqub alaihissalam saufa. Makna saufa ni makna akan. Makna dia tak buat on the spot. Dia tak buat pada masa tu. Dia tak minta pada masa tu kepada Allah. Dia tak minta istighfar. Maknanya bila anak-anak dia tu, bapak tolonglah minta ampun untuk kita, minta istighfar untuk kita, ya bapak. Tak apalah. Kata Nabi, aku kata saufa astaghfir. Aku akan minta nanti. Jadi ulama' ni kata kan, ulama' kata bila dia buat ni benda ni, bila dia minta istighfar ni kepada Allah ni, dah dia kata saufa. Ni saufa kan, saufa makna akan ni. Kata ulama' tafsir seperti dalam jalan lain, dia kata Nabi Yaqub alaihissalam ni menunggu waktu sahur. Dia kata waktu sahur ni waktu makna sebelum subuh, pada esoknya. Kerana apa? Kerana pada waktu sebelum subuh tu adalah waktu yang, kalau dalam satu hari tu, waktu yang paling mustajab doa. Jadi kalau kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu waktu tu yang paling mustajab dalam sehari. Kemudian kalau dalam seminggu, mana yang paling tu? Hari Jumaat. Tu maknanya dia ada tu kelebihan-kelebihan. Kalau dalam setahun, bulan Ramadan, kita tengok kan, maknanya setiap hari ada time dia. Jadi sebab itulah kita ni kalau kita nak kejar, kena kejar kan waktu tu paling kan. Tak kira lah kita nak semayang sunat, kita nak semayang apa pun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam ni pun dia kata sa'astaghfirulakum rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu semua ni. Kemudian innahu huwal ghafurur rahim. Dia kata sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni akan ampun awak. Jangan bimbang maknanya. Sebab apa? Sebab dia ni sifat dengan Ghafur. Kita juga begitu juga pada hari ini, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena rasakan bahawa Allah Taala ini Maha Ghafur dan juga Maha Sayang. Rahim tu maknanya sayang kepada hamba-hambanya. Seterusnya ayat 99 kita baca. Ayat 99 Allah SWT kata apa? Falamma dakhalu ala Yusufa. Maknanya cerita pun habislah. Jadi sekarang ni apa? Sekarang ni mereka pun bersiap-siap lah, berkemah-kemah semua kan, paket-paket barang semua kan, ada semua. Mereka pun start lah bergerak pergi ke negeri Mesir. Jadi falamma dakhalu ala Yusufa, lalu mereka pun sampailah ke negeri Mesir. Bila sampai ke negeri Mesir, dia ceritakan sini kan, ada dua riwayat. Satu riwayat kata bahawa mereka masuk ke negeri Mesir dan Nabi Yusuf alaihissalam tunggu, ayah dia tunggu di dalam negeri Mesir. Ada yang kata bahawa Nabi Yusuf tu keluar daripada negeri Mesir tu, dia tunggu di luar kota lah pada masa tu kan, di luar tu. Sebab apa nak tunggu ni? Bila dia tahu ayah dia nak sampai, itu menunjukkan sayangnya dia kepada ayah dia. Jadi falamma dakhalu, bila mereka pun dah masuk dah ala Yusufa, kepada Yusuf, awa ilaihi abawai, lalu dia pun ambil lah ayah dia tu. Awa tu maknanya duduk sekali dengan dia kan. Dia tak biarlah, dia tak tinggalkan ayah dia kan, dah tak apa duduk hotel ke macam mana, tapi maknanya dia jaga ayah dia tu, dia duduk bersama dengan dia. Wa qala dakhulu, lalu dia pun berkata kan, dia berkata udkhulu Misra, masuklah ke dalam Mesir. Mesir ni negeri Mesir lah ni maknanya. Udkhulu Misra. Sebab tu kalau orang pergi ke negeri Mesir sekarang ni, di airport ke, di sempadan ke, dia ada tulis itu ayat ni. Dia tulis apa ayat tu? Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Moga-moga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan aman. Itu maknanya masuk ke Mesir lah, masuk ke Mesir aman. Itu kata apa ni? Inilah kata Nabi Yusuf kepada ayah dia.
Maknanya sekarang kamu tak ada orang boleh kacau lah. Jangan kacau, aku dah ada, aku jadi orang besar di sini kan. Jadi maknanya ialah akan aman kamu semua wahai ayahku. Kemudian seterusnya ialah apa? Kita tengok kan. Lalu Nabi Yusuf pun dia mulalah memuliakan ayah dia. Dia kata apa dia buat? Dia kata wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Lalu dia pun angkatlah. Jadi dalam istana tu, dalam istana rumah besar Nabi Yusuf tu, jadi adalah tempat dia duduk kan, tempat berjumpa dengan orang ramai dan sebagainya kan. Makna dinamakan, kalau orang zaman dulu macam kata singgah sana, gitu kan. Tapi bukanlah singgah sana kan. Wallahu a'lam bagaimana, kita janganlah duduk imagine macam-macam kan. Tapi makna adalah tempat tu. Dia kata, kalau dalam tafsir dia kata as-sarir. As-sarir tu macam katil, tempat duduk tu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang beri salam, jadi saya jawab salam. Jadi maknanya dia pun duduk situ, dia duduk. Jadi warafa'a abawai, lalu dia ajak ayah dia tu, ayah dan juga mak dia. Ada dua riwayat sini. Ada yang satu kata bahawa mak dia dah tak ada. Sebab apa? Sebab masa melahirkan Benyamin tu, itu adik Nabi Yusuf yang terakhir tu, mak dia meninggal. Itu satu pendapat lah. Satu pendapat kata bahawa yang datang tu adalah jadi yang datang tu siapa? Dan mak dia tak ada. Jadi mak dia tak ada, iaitu yang datang tu khalah dia. Khalah ni maknanya mak saudara dia. Maknanya adik-beradik lah dengan Nabi Yaqub AS tadi tu. Tapi satu pendapat lain mengatakan bahawa tak, memang betul ni mak dia tak mati. Jadi mak tu memang ayah dengan mak dia yang datang tu. Jadi dia pun angkat lah. Yang pentingnya dalam Quran disebut ialah apa? Wa rafa'a abawai. Lalu dia angkat, ajak naik, duduk sekali di atas tempat tu kan. Tempat kita kata singgah sana lah kan. Alal arash. Alal arash tu maknanya bukan arash. Arash tu kan bukan, kita katakan jangan terjemah arash tu. Tapi maksud sini ialah di atas tempat dia duduk tu, tempat macam raja lah kan, macam orang besar duduk situ. Kemudian dia kata wa kharru lahu sujjada. Lalu ramai-ramai mereka, siapa? Ayah dia, adik-beradik dia semua kan tak? Lahu sujjada, kharru maknanya tunduk semuanya. Tunduk sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi tunduk sujud macam mana? Boleh ke sujud ni sebenarnya kan? Jadi kalau ikutnya lah, ikut dalam tafsir kata sebenarnya ayat ni bukanlah tanda sujud tu sujud betul-betul. Itu satu pendapat kata bukan sujud tu sujud betul, tapi maknanya menundukkan kepala. Iaitu kerana itulah cara yang tanda kehormatan yang diberikan oleh seseorang kepada seorang yang lain pada zaman tu. Ada yang kata bahawa sujud tu sujud betul. Kenapa? Pada masa tu dia kata bahawa sujud tu tidak salah. Kenapa? Kerana bukannya sujud ibadat. Sujud itu sujud sebagai hormat, sujud kepada tanda sayang, sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tak apalah, itu perkataan sujud. Jadi mereka pun sujudlah. Lalu waqala ya abati, kata Nabi Yusuf alaihi salam, wahai ayahku, ya abati, haza ta'wilu ru'yaya min qablu. Inilah dia penafsiran kepada mimpi yang dulu aku tengok masa aku kecil dulu. Jadi kemudian dia kata haza ta'wilu. Inilah ta'wil, dia kata ta'wil kepada ru'yaya min qablu, sebelum daripada ini. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah Ta'ala telah menjadikan dia benar-benar terjadi sekarang ni. Tengokkan depan-depan maknanya. Akhirnya berapa tahun tu kita kata? Puluhan tahun baru berlaku kan. Jadi sebab itulah yang kita kata sebut bahawa kisah Nabi Yusuf ini, surah Nabi Yusuf ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad kita ni dalam keadaan sedih, dalam keadaan ditolak dakwahnya, dia ni dikatakan macam-macam oleh orang Quraisy. Jadi Nabi rasa sedih. Jadi bila macam ni ayat ni turun, dia mengembirakan Nabi. Sebab apa? Nak mengatakan bahawa apa? Tak apa, sekarang ni kamu mungkinlah teruk, tapi selepas daripada ni Allah Ta'ala akan beri kemenangan, kehebatan kepada kamu, wahai Muhammad. Jadi Allah SWT kata sini seterusnya, kita baca, dia kata qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni. Jadi Allah dia katakan wa qad ahsana bi. Tengok, wa qad ahsana bi, Allah telah memperelokkan untukku, maknanya beri macam-macam kelebihan untuk aku. Ketika apa dia kata? Iz akhrajani minas sijni. Ketika dia keluarkan aku ini daripada penjara. Jadi Nabi Yusuf dalam tafsir kata, dia tak sebut sini, dia sebut penjara je. Sedangkan yang pertama tu bukan penjara. Yang pertama tu ialah Nuh dalam perigi tu yang dicampakkan oleh adik-adik dia. Tapi kenapa dia tak sebut sini? Ulama tafsir kata
Nabi Yusuf tak sebut sini perkataan apa ni, dia dikeluarkan daripada apa ni, perigi, dikeluarkan daripada gini-gini, tak cerita. Sebab apa? Sebab dia tak nak apa ni, kita kata nak jaga hati adik-beradik dia tu. Sebab adik-beradik di depan, ada depan semua ni kan. Kalau dia sebut tu macam terasa hati, dia sebut pula, ungkit lagi pula, gitu kan. Jadi Nabi Yusuf hanya sebutkan apa? Penjara. Dia tak sebut pasal perigi tu, telaga tu kan, well tu kan. Jadi kemudian wajah abikum minal badwi, dan kemudian telah datang dengan kamu semua, dia kata, tengok kan, ni kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala lah, keluarkan aku daripada penjara. Lepas tu wajah abikum minal badwi, datang kamu daripada badwi. Badwi tu makna tinggal di padang pasir kan, tinggal di kampung yang jauh lah, makna daripada bandar, iaitu Nabi Yaqub AS dan juga anak-anaknya kan dulu tinggal di kampung tu. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala dah bawa dah minal badwi ni, daripada badwi, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, dan kemudian tu Allah Ta'ala telah, sedangkan sebelum daripada tu kan rosak, dia kata makna nazara ni makna rosak ni, afsada, rosak hubungan di antara aku dan juga adik-beradik. Maknanya dulu tak elok, tapi Allah SWT selesaikan semua sekali. Tengok kan, dengan aku gini, dengan gini. Tengok kan, maknanya semua benda tu ada kebaikan. Inilah yang nak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa tak ada benda yang berlaku ni kecuali mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Allah Taala nak, adalah hikmah dia tu. Kemudian dia kata inna rabbi latifum lima yasha. Allah Taala itu maha latif lima yasha, dengan apa yang dikehendaki. Dia maha tahu. Latif ni makna tahu sedikit detail ni, Allah Taala tahu apa ada dalam hati, apa dalam, apa-apa dikehendaki, semua tu ada sebab dia. Allah Ta'ala ada sebab dia kan. Dan kemudian innahu huwal alimul hakim, dan sesungguhnya Allah itu maha alim, maha mengetahui ni, dan juga maha hakim, dan juga mempunyai hikmah yang sepenuhnya dalam segala apa yang dibuat. Seterusnya ialah ayat 102. Jadi bila sebut sini kan, bila sebut zalika ni, kita dah sampai kepada tamat dah tu cerita tu. Zalika itu semualah, Allah Ta'ala kata itu semua tu cerita daripada awal surah Yusuf ni sampailah kepada ayat 101. Sekarang ni Allah Ta'ala kata zalika min amba'il ghaib, itu semua adalah, semua tu cerita-cerita yang ghaib. Maknanya cerita ghaib mana cerita yang kamu tak tahu, bukan cerita tak ada dalam bukan dalam dunia ni, bukan, tapi cerita tu kamu tak tahu. Orang Arab mana tahu, orang Mekah mana tahu, orang musyrikin mana tahu kisah-kisah Nabi Yusuf ni kan. Sebab ni lama dah, sebelum daripada kisah Nabi Ibrahim, dan kisah ni berlaku jauh di Palestin, di Mesir dan sebagainya kan. Orang tak tahu pun. Sampai sekarang pun kalau orang gali, orang korek, orang congkel batu, orang kan macam-macam orang arkeologi kan cari-cari, dia tak jumpa dengan betul ni. Tapi kita alhamdulillah kan, hebat kan, orang Islam ni, kita ni ada Allah SWT ceritakan semua benda dalam Quran ni. Jadi sebab itulah kita tahu terang benderang. Jadi sebab tu rugi sangat-sangat kalau seorang Islam ni dia tak belajar, dia tak baca Quran, dia tak tahu apa yang Quran cerita. Sangat-sangat rugikan. Tapi dengar cerita ke tepi sana, tengok, baca media sosial, baca TikTok, baca YouTube, baca Facebook, baca, tapi Quran dia tak baca. Sangat-sangat rugikan. Dia tak tahu apa yang betul, tapi dia tahu apa yang mengarut sana, mengarut sini, orang cerita macam ni, fitnah sana, fitnah. Itu yang dia dengar, tapi yang Quran dia tak tahu. Sangat-sangat rugi. Jadi Allah SWT alhamdulillah kan, jadikan kita orang-orang yang kembali kepada cerita-cerita kisah Nabi-Nabi dalam Quran. Jadi Allah SWT kata zalika min amba, itu semua adalah merupakan berita-berita ghaib yang kamu semua tak tahu sebelum daripada. Nuhihi ilaik, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, kami wahyukan kepada kamu. Wama kunta ladaihim iz ajma'u amrahum, kamu wahai Muhammad, wama kunta ladaihim, berada bersama-sama tu. Bersama siapa? Bersama adik-beradik Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tu kan, anak-anak Nabi Yaqub tu, yang plan macam-macam, plan nak bunuh lah, plan gini lah, plan gini, semua tu Allah Ta'ala cerita di sini. Jadi adakah kamu ada pada masa tu Muhammad? Tak ada. Tapi sekarang ni apa? Kamu tahu kan, Allah Ta'ala ceritakan. Jadi Allah Ta'ala kata tu, wama kunta, tidak adalah kamu itu ladaihim, di sisi mereka, iz ajma'u amrahum, kita mereka tu planning mereka tu, wahum yamkurun, dalam keadaan mereka tu macam-macam perkara mereka nak buat kan. Kemudian jadi habis ayat 102 ni, sebenarnya tamatlah, itulah penamat kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara kisahnya di dalam surah ini. Kemudian kita masuk sekarang ni kepada 103 sikit apa dia kita panggil takibat Allah Subhanahu Wa Taala.
apa Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita, pengajaran dan sebagainya kan. Wama aksarun nas, Allah Ta'ala kata wama aksarun, ayat 103 wama aksarun nas, wama aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Sekarang ni orang di depan Nabi ni ramai, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sama ada di Mekah, sama ada di Taif yang Nabi kita baru balik kan. Tapi semua terima tak? Tak terima Islam kan. Jadi Allah SWT kata sini, memang Allah Ta'ala kata wama aksarun nas, sangat-sangat banyak orang. Aksarun nas maknanya ramai manusia kan. Memang manusia tu ramai, walau harasta bimu'minin, kamu bercita-cita nak mereka beriman, ya memang betul mereka ni ramai kan. Tetapi siapa yang menentukan mereka ni jadi beriman ke tak beriman ke? Bukan kamu kerja apa Muhammad? Kerja kamu adalah menyampaikan, kerja kamu adalah memberitahu kepada mereka. Tapi adakah nak dengar? Ada yang mereka tak nak dengar? Nak dengar, tak nak dengar, tu terpulang kepada Allah SWT. Itu kerja Allah SWT. Allah Ta'ala menjadikan macam ni. Itu semua tu ada hikmah dia. Kerja kamu wahai Muhammad adalah ni. Jadi memanglah kamu ni kalau nak, ramai orang akan ikut apa yang kamu ajak ni. Kita baca sikit ayat selepas daripada tu. Minta maaf kan, ambil masa sikit, tuan-tuan dan puan-puan kan, yang bersama-sama, sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita dalam sesi pengajian pada hari Sabtu malam Ahad ni, malam minggu ni Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas daripada tu, sebagai apa ni, sedikit lah, Allah Subhanahu Wa Taala kata wama tas'aluhum alaihi min ajrin. Sekarang ni cerita sekarang berubah kan. Tadi cerita pasal Nabi Yusuf kan, daripada awal muka surat sampailah kepada sekarang ni. Sekarang Allah SWT pun berkatalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin. Wahai Muhammad, kamu ni tak minta kepada mereka ni upah. Kan jadi maknanya 10 tahun Nabi ni sedang berdakwah ni kepada ni kan, turun surah Yusuf. Kemudian adakah dalam masa 10 tahun ni kamu minta upah kepada orang-orang Arab, orang Quraisy, orang Mekah ni kan, supaya kamu ceramah ni kan, kamu minta upah ke? Tak ada pun. Jadi Allah SWT kata wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin, atas usaha kamu tu, alaihi tu atas usaha kamu tu, atas dakwah kamu tu, kamu siang malam kan, kita kata berapa hari 7, 24, tak tahulah berapa kan, 365 yang Nabi buat tu kan, tak berhenti-henti. Adakah Nabi minta upah pada mereka? Tak. Mana minta upah? Bahkan cerita kalau kamu buat macam ni, kamu masuk syurga, kamu buat macam ni, bukan minta upah pun, bukan dapat duit pun. Ini bukan kita kata syarikat apa kan, Nabi buat syarikat dakwah apa, bukan wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa zikrun lil alamin. Apa yang kamu buat ni hanya zikrun, sebagai peringatan kepada untuk alam ni. Bukan. Jadi apa yang Nabi buat tu kan, kalau Nabi tak buat masa tu, maka seluruh alam tak akan dapat Islam sebab apa? Tak ada orang Islam. Jadi Nabi SAW usaha juga supaya manusia tu dapat Islam. Dan selepas daripada tu dia warisilah generasi sehingga kita 1400 tahun dah daripada Nabi SAW, kita masih lagi dapat mendengar hadis-hadis, dapat ayat Quran yang tak berubah-ubah daripada dulu sampai sekarang. Kemudian wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Allah Ta'ala katakan berapa banyak tanda-tanda yang ada di langit dan ada di bumi, mereka ni lalu aja, yamurruna 'alaiha. Tapi adakah mereka ni beriman? Manusia ni beriman? Mereka tak. Orang Arab lalu di tepi, tengok kaum Samud, tengok sini, macam-macam mereka tengok kan. Tapi adakah mereka ambil pengajaran? Tak kan. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni wahum anha mu'ridun, mereka tu berpaling, maknanya tak nampak, tak langsung, tak ingat nak tu kan, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita habislah pada ayat 105 pada malam ni. Alhamdulillah, insya-Allah tamatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi insya-Allah dalam sesi akan datang kita akan masuk pula kepada kisah nabi-nabi yang lain selepas daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Moga-moga terus akan bersama dengan kita insya-Allah pada setiap hari Sabtu malam Ahad, insya-Allah pukul 8 malam insya-Allah sehingga pukul 8.30 malam, 30 minit saja insya-Allah kita bersama-sama. Kita akan tengok satu kisah daripada kisah nabi-nabi. Moga-moga kita akan dapat sedikit daripada apa yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Sekali lagi, last sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak Syababul Iman, masjid, imam di Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, dan juga Tuan Bilal dan juga semua ahli jawatan kuasa, insya-Allah ahli jawatan kuasa masjid,
sengkurung. InsyaAllah moga-moga kita semua akan dapat mengutip pahala sedikit daripada apa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, insyaAllah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insyaAllah kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ni dengan kita membaca surah Wal Asri bersama-sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.